Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam siri Alam dan Manusia. Korang semua apa khabar? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ucapkan terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Jika video saya ini berjaya menambat hati anda, jangan lupa klik button subscribe. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis tumbuhan, iaitu kelapa. Pokok kelapa ialah ahli keluarga Acaceae atau keluarga Palma. Ia merupakan spesies tunggal yang dikelaskan dalam genus Cocos dan merupakan pokok palma yang besar. Pokok kelapa boleh tumbuh setinggi kira-kira 60 meter. Dengan pelepah daun kelapa boleh mencapai sepanjang 4 hingga 6 meter. Purata panjang daun kelapa boleh mencapai antara 60 cm hingga 90 cm. Jangka hayat pokok kelapa pula dikatakan boleh mencecah sehingga 25 tahun. Apabila pelepah tua itu luruh, maka tinggallah batang yang licin. Untung baik kau tak kena murka tuanku tadi, Tuan. Apa dipedulikan kalau si pengecut itu semua kena bunuh? Cik, kan ada kata orang, kalau pelepah bawah jatuh, pelepah atas jangan ketawa. Hari ini hari orang boleh jadi besok hari kita, siapa tahu kira. Memang betul, Tua. Lebih lagi kalau sekadok naik junjung atau sekudung mendapat cincin, janggal benar segala apa yang dibuatnya. Mengapa pula Datuk berkata begitu? Tuh, kalau burung elang tak suka burung lain terbang tinggi, akhirnya burung elang juga mati kelaparan, tuh. Pokok kelapa ini boleh dijumpai di semua kawasan tropika di seluruh dunia. Terdapat khilaf pendapat tentang asal muasal pokok kelapa ini. Ada yang kata ianya berasal daripada Asia Tenggara dan juga ada yang mengatakan ia berasal daripada barat laut Amerika Selatan. Rekod fosil awal dijumpai di New Zealand menunjukkan pokok kecil seperti kelapa tumbuh di situ semenjak 15 juta tahun dahulu. Fosil yang lebih tua dijumpai di Rajasthan, India. Walau dari mana asal pun pokok kelapa ini, ianya tidak penting. Yang pentingnya ialah manfaat yang diberikan oleh pokok kelapa kepada kehidupan kita seharian. Keseluruhannya, pokok kelapa ini boleh dimanfaatkan kepada pelbagai guna dan masih relevan sehingga hari ini. Secara ringkasnya, berikut adalah jenis-jenis pokok kelapa yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, kelapa tinggi Malaya. Yang kedua, kelapa rendah merah Malaya. Yang ketiga, kelapa rendah kuning Malaya. Yang keempat, kelapa hijau Malaya. Yang kelima, kelapa mawar. Yang keenam, kelapa matap. Yang ketujuh, kelapa tinggi Afrika Barat. Yang ke-8, kelapa tinggi Tagnaman. Yang ke-9, kelapa tinggi Rennell. Yang ke-10, kelapa wangi. Yang ke-11, kelapa marin. Dan yang terakhir, kelapa mama. Secara umumnya, hampir setiap komponen pokok kelapa ini boleh dijadikan beberapa produk yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Antaranya buah kelapa, air kelapa, santan, minyak kelapa, lidi, daun kelapa, pelepah kelapa dan ada banyak lagi. Disebabkan itu, pokok kelapa ini digelar pokok seribu guna. Marilah kita telusuri beberapa hasil kelapa yang bermanfaat kepada manusia. Air kelapa dikatakan mempunyai pelbagai khasiat dan mampu mengubati beberapa jenis penyakit. Mari saya kongsikan sedikit manfaat air kelapa untuk kita semua. Saya kira ramai di kalangan tuan-tuan puan-puan selalu minum air kelapa muda. Tapi berapa orang di kalangan tuan-tuan pernah tanam pokok kelapa? Itu tidak ramai.
Orang dulu tanam pokok kelapa dan mereka tahu mereka tak akan dapat rasa hasilnya sebab mereka niatkan untuk anak cucu mereka. Justru hari ini kalau kita minum air kelapa muda, jangan lupa itu kelapa ada yang menanamnya. Maka terima kasihlah kepada orang tua-tua kita yang menanamnya. Hadiahkanlah pahala-pahala bacaan Al-Quran kepada para pejuang terdahulu sebagai penghargaan terima kasih atas pengorbanan mereka. Air kelapa dipercayai boleh mengawal tekanan darah dalam tubuh. Hal ini disebabkan air kelapa mengandungi potasium dan juga magnesium. Potasium sendiri memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar sodium di dalam tubuh. Jadi, kalau orang tu ada darah tinggi, anda memang digalakkan untuk minum air kelapa. Air kelapa juga memiliki kandungan elektrolit yang banyak sehingga ia sangat sesuai untuk mengembalikan kuantiti air dalam badan. Lebih-lebih lagi kalau orang tu mengalami cerit-berit ataupun keracunan makanan. Jadi minum air kelapa ini dapat menggantikan kuantiti air yang hilang dengan lebih efektif. Air kelapa juga dikatakan mampu untuk mengubati sakit kepala. Hal ini adalah berkaitan dengan air kelapa juga boleh mengawal tekanan darah dalam tubuh. Apa yang berlaku biasanya sakit kepala? Sakit kepala dikatakan biasanya disebabkan oleh dehidrasi. Oleh kerana air kelapa juga kaya dengan magnesium, maka ia mampu mengembalikan kandungan magnesium tubuh yang telah hilang. Jadi orang sakit kepala digalakkan minum air kelapa, tambah sikit perahan lemon. Ini juga ada satu fakta yang mengatakan air kelapa ia juga mampu menurunkan berat badan. Ini kerana dikatakan air kelapa mempunyai kalori yang rendah dan juga mampu mengawal sodium di dalam tubuh melalui kandungan potasiumnya. Macam susah nak faham ya, senang cerita. Kita minum je air kelapa secara berkala. Seterusnya, ada satu pendapat yang menyatakan air kelapa ini diminum secara berkala. Ianya boleh memberikan kesan awet muda kepada orang yang meminumnya. Hal ini disebabkan kandungan cytokinin yang berfungsi melambatkan proses penuaan. Tak ada kena-mena dengan gambar-gambar yang saya lampirkan. Agaknya diorang tu tadi minum air kelapa banyak kot, tu sebab nampak muda walaupun usia dah menjengah 50-an. Berikut ni saya akan ceritakan tentang khasiat minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ini mampu menstimulasi metabolisme yang boleh membantu rasa kenyang bertahan lama jika ia dicampurkan dalam masakan ataupun diminum terus. Lalu ke nak minum minyak? Saya tak lalu. Lemak yang terkandung dalam minyak kelapa dara ini dikatakan mudah dihancurkan dan dibakar oleh tubuh. Selain itu juga, kandungan polifenol dalam minyak kelapa dara dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, iaitu pengerasan dinding pembuluh darah akibat lemak yang mendap pada saluran darah. Minyak kelapa dara dikatakan mampu mengawal lemak jahat, kolesterol dan trigliserida, selain daripada boleh meningkatkan lemak bayi. Jangan kita ingat kolesterol tu semua jahat, dan jangan kita ingat lemak tu semua jahat. Dalam badan kita perlukan lemak yang baik, dan dalam badan kita juga memerlukan kolesterol yang baik. Dikatakan juga minyak kelapa dara ini mampu mengurangkan risiko Alzheimer. Dikatakan kandungan zat keton dalam minyak kelapa dara merupakan asal muasal peranannya untuk kesihatan otak. Zat ini sangat baik untuk menjaga fungsi otak, di mana tubuh memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah. Keton ini dapat membantu meningkatkan memori dan sangat berpotensi untuk membantu para penderita Alzheimer.
Sinonimnya pokok kelapa, orang akan cari daun kelapa apabila tiba hari raya. Cerita tentang daun kelapa ni, orang akan berfikir kita akan buat ketupat menggunakan daun kelapa. Ketupat ni apa? Ketupat ni adalah sejenis hidangan beras atau pulut yang dibungkus dengan daun kelapa dan kemudiannya direbus dalam satu tempoh masa yang lama. Makanan ini terkenal sebagai makanan tradisional yang dihidangkan semasa menyambut dua perayaan utama umat Islam di Nusantara. Menurut tradisi Jawa, tradisi lebaran pertama kali bermula ketika Sunan Bonang dari Tuban di Jawa pada abad ke-15 menyeru agar umat Islam meningkatkan kesempurnaan puasa Ramadan dengan meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Tradisi menyiapkan dan memakan ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa selama lebaran diyakini diperkenalkan oleh Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijogo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijogo memperkenalkan upacara amal lebaran ketupat pada tarikh 8 Syawal, seminggu setelah Aidilfitri dan sehari setelah puasa 6 hari. Diyakini pengertian yang sesuai, ketupat bererti mengaku lepat atau mengakui kesalahan seseorang dalam bahasa Jawa, sesuai dengan tradisi meminta pengampunan selama lebaran. Senang cerita macam ni, daun kelapa yang berselisih itu maksudnya kesalahan yang kita lakukan. Isi ketupat yang berwarna putih itu bermaksud pengampunan daripada Allah SWT. Ianya melambangkan kesucian dan pembebasan diri dari dosa. Itulah falsafahnya. Jadi tak heranlah kalau orang Nusantara merayakan Aidilfitri atau pada Adha dengan kehadiran ketupat. Kalau cerita pasal hari raya, sudah tentu kita tak boleh lari cerita tentang meriam batang kelapa. Meriam batang kelapa atau dalam bahasa Jawanya meriam gelugu adalah sejenis mercun buatan sendiri yang popular semasa musim perayaan di Malaysia. Tradisi meriam ini dikatakan berasal dari tanah Jawa dan popular di kawasan sekitar Sabak, Penang, Selangor. Sama seperti mercun letupan yang lain, meriam batang kelapa diharamkan seperti yang termaktub di dalam Akta Bahan Letupan 1957. Ada juga yang bercakap tentang buntat kelapa. Buntat kelapa atau dikenali sebagai batu kelapa amat rapat kewujudannya dengan alam ghaib. Dikatakan buntat ini mempunyai khasiat yang luar biasa dan boleh menjadi penawar kepada pelbagai jenis penyakit. Buntat yang berbentuk geliga ni apa? Batulah, senang cerita batu. Boleh dijumpai dalam buah kelapa, tetapi kebarangkaliannya untuk kita berjumpa dengan buntat kelapa ini sangat tipis. Dan buntat kelapa ini menjadi buruan kepada peminat barang-barangan mistik. Harganya lumayan, setanding dengan kesukaran untuk menjumpainya. Pada pandangan saya, sekiranya anda ada buntat kelapa, janganlah jual, kerana ianya sangat susah untuk dijumpai dan juga ianya mempunyai khasiat
yang tersendiri. Kalau peminat barangan mistik ni dikata ada keindahan di dalamnya. Pesanan saya berkenaan dengan barangan mistik ni, sebelum kita beramal dengan sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib, adalah lebih baik kita mencari guru yang betul, boleh membimbing kita. Jangan tersalah langkah, sebab hari ini ada orang pagar kedai bagi orang tak nampak menggunakan air yasin. Korang rasa? Selain daripada buah kelapa yang boleh dimakan, ada juga satu bahagian pada pokok kelapa ini yang boleh dimakan, iaitu umbut kelapa. Umbut kelapa ini adalah bahagian tengah polo di bahagian atas pokok atau di atas pucuk kelapa tu. Senang cerita, pokok kelapa tu yang bahagian atas ni yang belah dalam. Umbut kelapa ini berwarna putih, dan sekiranya kita nak mengambil umbut kelapa ini, kita perlu mengorbankan pokok kelapa itu. Kita kira total loss lah, macam tu lah. Okay, di kampung saya, mana-mana pokok kelapa yang sudah tidak produktif, maka pokok itulah yang kita akan korbankan untuk mengambil umbutnya. Umbut ni ianya rapuh dan manis rasanya. Boleh dimakan begitu saja, ataupun boleh dibuat sayur lemak putih, juga masak lemak cili api. Saya juga nak kongsikan satu fakta yang menarik tentang santan kelapa. Seperti mana yang anda tahu, santan dan juga masakan masyarakat di Malaysia amat rapat. Jadi biasanya orang akan salah faham. Orang akan cakap kita mengambil santan dalam kadar yang banyak, ianya akan menyebabkan salur darah kita tersumbat. Tapi sebenarnya fakta kita itu kurang tepat. Menurut Profesor Philip Legrand daripada Perancis, yang merupakan seorang pakar biokimia dari Makmal Biokimia dan Pemakanan di Universiti Agronomidi, beliau menyatakan bahawa di dalam santan atau minyak kelapa dara mempunyai asid laurik dan asid mistrik, iaitu asid lemak yang dalam kumpulan asid lemak rantaian sederhana, lebih cepat di metabolisme di dalam hati manusia dan boleh menurunkan paras kolesterol, sekaligus ia mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Itu fakta yang sebenarnya. Di samping itu juga, santan atau minyak kelapa ini mempunyai kesan positif yang lain seperti antifungal, antivirus, antimikrobial dan antiprotozoa. Menurut beliau, santan ni boleh menjadi sebahagian diet yang sihat jika diambil secara sederhana dan tidak menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah. Macam tadilah dia cakap, asid lemak yang terkandung dalam santan ialah asid lemak berantaian sederhana. Jadi asid lemak ni mudah dicernakan ataupun mudah dilarutkan dalam badan. Senang cerita, itu kata orang kampung lah. Jadi lemak ni tidak mudah untuk tersimpan dalam badan. Risiko untuk menjadi kolesterol dalam badan sangat rendah. What makes it super of interest is the nature of the fatty acids in coconut oil. So coconut oil is rich in medium chain triglycerides, and this is a bit different than other saturated fats, which tend to be higher in long chain triglycerides. The smaller carbon bond that's found in medium chain triglycerides are found to be rapidly absorbed and metabolized by the body. While this makes coconut oil controversial in the sense of is it healthy or not, health experts say, bottom line, coconut oil is a saturated fat. People think about the benefits of coconut oil, thinking it has less calories, helps you lose weight. Some people like the flavor of it. We just have to still consider it as a saturated fat. Satu hari tu saya pergi ke pasar. Selepas saya beli barang, saya nak pergi ke kereta lah, nak letak barang. Saya tengok ada satu brother ni, dia pegang santan, kemudian ditebuk lubang sikit, dia minum sampai habis. Saya macam terkejut lah. Wow, dahsyatnya brother ni boleh minum santan fresh macam tu saja. Kalau tanya saya sendiri, saya pun minum santan. Korang nak tahu macam mana saya minum santan? Jom kita saksikan video ini. Dan sendor seiring. Tunggu abang, nanti ada orang
ada banyak lagi kegunaan pokok kelapa yang tidak dapat disenaraikan di sini. Oleh kerana banyak lagi yang belum disenaraikan, maka jelaslah menunjukkan bahawa pokok kelapa ini amat berguna dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bersyukur dengan adanya pokok kelapa ini. Walaupun ladang kelapa sudah bertukar menjadi ladang kelapa sawit, jauh di lubuk hati saya tetap mendoakan agar ada usahawan-usahawan tani yang mahu dan sudi mengusahakan ladang kelapa pada masa akan datang. Kelangsungan kelapa ini amat perlu dalam kehidupan kita. Bayangkan kehidupan kita tanpa kelapa. Adakah tradisi kita masih dapat diteruskan ataupun ianya hanya tinggal tulisan dalam buku sejarah? Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jika ada ralat ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan pada ruangan komen di bawah ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di siri alam manusia yang lain. Sekian. Terima kasih.